Ramai orang yang nak hibahkan harta mereka. Harta seperti rumah, tanah, kereta, akaun bank, ASB, tabung haji, unit trust dan macam-macam harta lagi, tapi tak tahu macam mana caranya nak hibahkan. Nak dapatkan tips bagaimana nak mulakan hibahkan harta? Jom bersama saya, Wan Haslim dari channel Pusaka atau Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hibah sebenarnya secara asasnya perlu penuhi dua perkara, iaitu dari sudut keperluan hukum agama dan juga dari sudut keperluan undang-undang. Dari sudut keperluan hukum agama ada tiga perkara yang perlu kita penuhi, iaitu dari sudut pertama niat, kedua rukun-rukun hibah dan ketiga syarat al-qabdu. Pertama niat. Niat untuk hibah ni mesti tepat dan tak boleh melencong. Sebab kalau kata niat ni tak tepat, kita takut dari sudut hibah daripada hukum agama dia tidak sah. Hibah ni kita mesti niatkan sebagai satu pemberian atas dasar kasih sayang serta tanpa mengharapkan balasan. Dan hibah ni mesti dilakukan semasa pemilik atau pemberi itu masih hidup dan dilakukan dalam keadaan dia sukarela dan tanpa paksaan. Niat hibah tak boleh melencong. Apa contoh melencong tu? Sebagai contohnya, kalau katalah dia nak hibahkan sebab dia nak lari daripada faraid, tu tak boleh. Hibah tak boleh dibuat untuk melarikan diri daripada faraid. Ataupun dia nak hibahkan kepada seseorang sebab dia tak suka orang yang lain. Sebagai contohnya, dia tak suka kepada B. Jadi sebabkan dia tak suka kepada B ni, sedangkan B ni adalah bakal penerima harta pusaka. Jadi dia hibahkan kepada A supaya B tak dapat. Kalau niat-niat macam ni tidak dibenarkan daripada hukum syarak. Sebab kita mesti berniat untuk hibah ni atas dasar kasih sayang. Kedua, dari sudut rukun. Jadi rukun hibah ni ada 4, iaitu pertama mesti ada pemberi, mesti ada penerima, mesti ada barang atau harta yang dihibahkan, dan juga mesti ada akad, iaitu ijab dan qabul. Setiap satu daripada rukun-rukun hibah ini dia ada syarat-syarat yang tertentu. Sebagai contohnya, kalau kata syarat pemberi. Kalau syarat pemberi ini, dia mesti dalam keadaan dia sedar dan juga dalam keadaan dia waras. Untuk memberikan hibah ni, dia tak boleh dalam keadaan dia tak sedar. Sebagai contohnya, ada orang pergi ambil cop jari, pergi tenyeh, katanya dah di rumah tanah ini telah dihibahkan sebab ada bukti cop jari daripada pemberi. Sebenarnya dari sudut hukum dia tak sah sebab pemberi tak sedar pun dia dah hibahkan. Ataupun dalam keadaan, contohnya dalam keadaan mabuk, yang abang nak hibah lah kat awak, tak boleh macam tu. Kalau kata dalam keadaan mabuk, tak boleh nak hibahkan sebab syarat untuk pemberi ni dia mesti sedar dan mesti waras. Dan antara syarat pemberi juga dia mesti dalam keadaan dia sihat lah. Maksudnya dia dalam keadaan dia bukan maradul maut. Sebab bila orang kata dalam maradul maut ni adalah sakit yang dah nak menghampiri kematian. Jadi kalau kata dalam keadaan macam kemungkinan fikiran mungkin dah tak berapa nak waras, kata dalam keadaan ketakutan dan sebagainya, maka dia buat hibah. Dalam keadaan macam ni, dalam keadaan sakit yang sudah tenat ni, hibah ini tidak boleh dilakukan sebab dia akan mengganggu dari sudut rukun hibah itu sendiri. Penerima dan barang dihibahkan mestilah wujud ketika hibah itu dilakukan. Jadi kita tak bolehlah hibah benda yang tak wujud. Contohnya kita nak hibahkan segunung emas, mana ada segunung emas kan, sebab tak ada pun gunung emas tu. Jadi hibah macam ni tak boleh berlaku. Dan juga sebagai contohnya, kalau kata kita nak hibahkan kepada penerima yang masih tak wujud, contohnya suami kata yang abang nak hibahkan rumah ni kepada anak kita lah, tapi sedangkan anak pun tak ada lagi. Jadi tak boleh macam ni. Jadi syarat dari sudut syaratnya tidak dipenuhi. Dan rukun yang lebih kritikal adalah rukun dari sudut akad, iaitu ijab dan qabul. Sebab bahagian ijab dan qabul ni ramai yang buat kesalahan. Sebagai contohnya, kalau kita tengok, contohnya kalau kata suami lah nak hibahkan kepada isteri, dia pun buat ijab. Yang kalau abang mati nanti, rumah ni awak punya. Yang isterinya pun berijab, berqabul lah. Isterinya berqabul,
baik bang, saya terima hibah ni. Tapi sebenarnya ijab dan qabul tu tak sah. Sebab kalau kata ijab, kalau saya mati, itu adalah akad wasiat, bukannya akad hibah. Jadi kena berhati-hati bila kita buat akad hibah ni. Dan yang ketiga dari sudut syarat al-qabdu, atau lebih mudahnya disebut sebagai qabat. Apa tu qabat? Qabat ni adalah proses penerimaan hibah tersebut. Sebagai contohnya, katalah seorang ayah menghibahkan kereta kepada anaknya. Jadi apa bukti yang bahawa anak itu ada menerima kereta tersebut? Mungkin ayahnya ada pernah serahkan kunci, ataupun ayahnya pernah benarkan anaknya memandu kereta tersebut. Maka itu dah menunjukkan bahawa berlakunya transaksi antara pemberi dan penerima ke atas barang yang dihibahkan. Bila dah lengkap ketiga-tiga perkara ni, maka sahlah hibah tersebut, iaitu niat, rukun-rukun hibah dan juga syarat al-qabdu. Tapi di Malaysia ni, kita sebuah negara yang berundang-undang. Walaupun kita dah hibahkan harta-harta ni, terutama harta-harta yang berpendaftar. Apa maksud harta berpendaftar ni? Maksudnya ada orang penjaganya. Sebagai contohnya, kalau hartanah, rumah, tanah, kondominium sebagainya, pendaftarnya adalah pejabat tanah. Kalau kita kata akaun bank, pendaftarnya adalah bank. Kalau kita kata kenderaan seperti kereta, motosikal dan sebagainya, maka pendaftarnya adalah JPJ. Jadi bagi harta-harta yang berpendaftar ini perlu memenuhi tuntutan yang kedua, iaitu dari sudut keperluan undang-undang. Untuk keperluan undang-undang ada dua perkara yang perlu kita penuhi, iaitu dari sudut pembuktian hibah dan juga dari sudut pelaksanaan. Pertama, dari sudut pembuktian hibah. Pembuktian hibah ni bermaksud kita kena sediakan buktilah bahawa hibah yang kita dah buat sebelum ni telah memenuhi segala rukun dan syarat-syarat al-qabat yang diperlukan. Bukti ni boleh jadi dalam bentuk hitam putih, iaitu dalam bentuk tulisan, ataupun dalam bentuk audiovisual, bergantung kepada peringkat kedua, iaitu peringkat pelaksanaan. Pelaksanaan hibah bermaksud kita kena bawa bukti tersebut kepada pihak berkuasa, iaitu dalam kes hibah ini adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. Segala bukti yang kita sediakan tadi kita perlu bawa ke Mahkamah Syariah untuk dibicarakan, untuk mendapatkan satu perintah daripada mahkamah. Itu disebut sebagai perintah pengesahan hibah. Dan ada kemungkinan semasa perbicaraan tersebut mungkin mahkamah memerlukan saksi-saksi yang telah menyaksikan proses berlakunya hibah tersebut. Sebaik-baiknya semasa kita membuat hibah tersebut, pastikan ada orang lain yang boleh menjadi saksi yang menyaksikan bahawa kita telah menghibahkan harta tersebut. Itulah dua keperluan asas yang perlu kita penuhi kalau kita nak buat hibah, iaitu dari sudut keperluan hukum agama dan juga dari sudut keperluan undang-undang. Anda dapat sesuatu, sila sharekan video ini kepada kenalan-kenalan anda. Kalau anda nak tahu lebih lanjut mengenai harta dan pusaka, sila like dan subscribe channel Pusaka atau Saka ini.